السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. صلوات الله وسلامه على الأتمان الأكملان سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dah habis bincang berkaitan dengan sifat-sifat tunggal. Sifat-sifat tunggal. Selepas kita bincang sifat-sifat berlawanan yang ada 10, sifat tunggal ada 7. Kesemua sifat-sifat tunggal dah kita bincang pada minggu-minggu yang lepas. Cuma ada bagi sini, tengok pada yang muka surat 24 tu. Tengok. Dia bagi mulahazat. Mulahazat ni kita tengok macam satu, kita nak kata peringatan pun, yalah, boleh juga sebagai peringatan, ataupun sebagai satu, apa lagi, satu istilah lain. Mulahazat dah lah. Soalan. Allahumma salli ala Muhammad. Macam conclusion pun boleh kan? Conclusion, kesimpulan boleh juga. Baik. Muka surat 24 tu, kita tengok, untuk mengenal sama ada sesuatu huruf itu kuat atau lemah, maka hendaklah huruf itu ditimbang dengan ukuran berikut. Okey. Sifat-sifat huruf yang sebelum ni kita dah bincang, macam mana sifat huruf tu bersifat kuat ataupun lemah ataupun sederhana dan sebagainya. Yang tu melalui sifat-sifat huruf yang dah kita bincang. Tapi sini dia bagi satu mulahazah ni. Tengok macam mana kalau nak kenal huruf tu kuat, boleh diukur dengan perkara berikut. Pertama, sekiranya huruf itu mempunyai sifat-sifat kuat lebih banyak daripada sifat-sifat lemah, maka huruf itu dikira kuat. Banyak sifat-sifat dia kuat daripada lemah, maka huruf itu dikira huruf yang kuat. Dari segi sebutan pun kita dah boleh ni kan, kita boleh bayangkan macam mana huruf tersebut tu dia kuat sebutan bunyi. Baik, yang kedua, sekiranya huruf itu mempunyai sifat-sifat lemah lebih banyak daripada sifat yang kuat, maka huruf itu dikira lemah. Lawan dia lah. Bila kita sebut sesuatu huruf yang hurufnya secara mudah je, dah simple je, macam huruf tu berada di hujung lidah. Contoh macam huruf tha kan. Tha, kita sebut huruf tha kan. Tha, dia tak perlu tekan apa kan. Fa kan. Mudah. Maka kalau sifat-sifat huruf dia tu banyak yang lemah, dikira sebagai sifat huruf itu dikira huruf yang lemah. Okey, jangan salah faham pula ni. Jangan kata lemah kuat ni bukan kata lemah dari segi sebutan. Bukan huruf tu orang kata lemah. Macam mana lemah? Macam kita manusia, kalau kita kata mana kuat mana lemah, kita boleh tahu beza. Ni kuat, ni lemah. Kan? Ya.
Baik. Kemudian yang ketiga, sekiranya huruf itu mempunyai sifat kuat dan sifat lemah sama banyak, maka huruf itu dikira sederhana pertengahan. Itu dia. Dan yang keempat, sekiranya huruf itu mempunyai sifat-sifat kuat tersangat banyak lebih daripada sifat-sifat lemah, maka huruf itu dikira sangat kuat. Ini paling kuat. Dan demikian sebaliknya, sekiranya sifat-sifat lemahnya tersangat banyak lebih daripada sifat-sifat kuatnya, maka huruf itu dikira sangat lemah. Okey. Yang ini dia pun dia yang tu yang dikata conclusion tadi ni, mulahazah tadi, apa ni? Kesimpulan daripada sifat-sifat huruf yang kita bincang. Kan? Ada yang paling kuat, ada yang paling lemah. Baik, nanti di bawah ni dia tunjuk kat kita mana sifat-sifat yang, mana huruf-huruf yang bersifat paling kuat, yang mana yang paling lemah, mana yang sederhana, mana yang kuat dan lemah sebagainya. Tengok. Menurut hasil daripada ukuran di atas, bahawa huruf-huruf berdasarkan kuat dan lemah terbahagi kepada 5 kumpulan. Okey, tengok. Yang pertama, kumpulan huruf yang sangat kuat. Kumpulan huruf yang sangat kuat, yang pertama huruf ta. Ta kan? Ta. Ta. Dad. Dad pun sama. Dad. Qaf. Dha. Dha kan? Bila sebut tu nampak? Tu paling kuat ni, sangat kuat dia kata, kan? 4 huruf ni. Ta, dad, qaf, dha. Baik, yang kedua kuat. Bawah sikitlah. Kan? Jim, dal, sad, ghain, hamzah, kan? Kalau kita sukunkan huruf-huruf ni, kita sebutlah at, ad, aq, ad. Itu yang sangat kuat. Kalau kuat, aj, ad, as, agh, hamzah, hamzah, okey. Sangat lemah, ha, fa, ha, fa. Nampak? Tengok kan? Kita bagi contoh tadi, fa dengan fa. Sangat lemah. Sebab huruf-huruf dia kebanyakannya berada di hujung lidah, di antara dua bibir. Bila kita sebut huruf tu, seolah macam dia melayang macam tu je. Tak perlu ada satu tekanan, tak perlu tertahan suara, tak perlu tertahan nafas. Yang tu yang katakan sifat dia lemah. Jadi 4 huruf ni dia sangat lemah. Ha, kan? Tha, ha, fa. Okey, yang lemah alif, ta, kha, dal, sin, shin. Yang lemah. Banyak yang lemah banyak. Kaf, lam, mim, nun, waw, ya. Huruf-huruf yang ada hujung-hujung banyak. Okey, yang ni lemah. Pasal apa? Okey, sebutan dia bukan sangat lemah, tapi lemah, dia atas sikitlah, kan? Dan huruf yang sederhana, sebutan dia dari segi sebutan, huruf zai, ba, ain dan ra. Jadi setiap huruf dalam ayat-ayat suci Al-Quran hendaklah dibaca secara sifat-sifat yang dipunyai oleh huruf-huruf itu sendiri, di samping memperhatikan hurufnya termasuk kumpulan mana yang tersebut di atas tadi, kan? Dia masuk dalam kumpulan mana? Kumpulan kuat ke, sangat lemah ke, dan sebagainya. Okey. Baik, satu peringatan. Okey, kata muallif kita, sifat at-tafkhim. Sifat tafkhim maknanya tebal, Tafkhim makna tebal, lawan dia nipis. Nipis, tarqiq. Okey. Dia kata apa? Sifat tafkhim adalah sifat mendatang. Sifat mendatang maknanya bukan sifat asli. Dia bukan satu sifat asli. Dia mendatang ni kerana apa? Kerana huruf-huruf tu. Ia timbul daripada sifat asli isti'la. Kita tengok, kalau huruf-huruf isti'la yang ada 7 tu, ingat ni. Patah balik, tengok dia patah balik, celapak bagi tengok mana huruf-huruf isti'la dah 7, berapa dia? Apa dah huruf tu?
Kha, kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Okey. Dia kata sebab huruf-huruf yang bersifat isti'la semuanya mesti dibaca tebal. Tebal juga makna tafkhim. Automatik ni kita buat tafkhim ni, orang mulut dia tidak terbuka, dia tertutup, ataupun dia jadi isti'la adalah sifat asli. Bila sebut huruf-huruf isti'la tu automatik mai sifat tafkhim. Sebab itulah dia kata sifat tafkhim ni bukan sifat asli, dia sifat yang mendatang. Itu makna dia. Maka semua huruf bersifat isti'la, bersifat tafkhim. Okey. Apa? Bersifat tafkhim yakni bersifat tebal, dan sifat lawannya adalah at-tarqiq. Tadi katakan tarqiq maknanya nipis. Sifat tarqiq juga adalah sifat mendatang. Ia timbul daripada sifat asli istifal. Okey. Isti'la lawan dia istifal. Isti'la lawan dia istifal. Isti'la maknanya meninggi, istifal maknanya merendah. Okey, kebanyakan ataupun boleh dikatakan hampir ke semua huruf yang bersifat istifal yang merendah, dia buka mulut. Bila buka mulut, automatik sifat tarqiq mai. Tarqiq nipis. Macam ra kan? Ra kalau berbaris di atas isti'la, ra. Tebal. Baca tebal. Ra. Kathira kan? Khairan kathira, tak baca khairan kathira, tak baca itu. Orang India baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tu orang India baca. Tak apa kan? Tak salah, tak salah. Sebab bacaan mereka dia macam tu. Dari segi tak apa. Kalau tengok kan tilawah Quran pun, kalau pakai antarabangsa pun kan, ada kalau tak nak mai daripada qari daripada India ke, tapi tak semualah. Ada yang fasih, tapi kebanyakannya dia dah terbiasa bila bercakap pun macam tu dia. Roh depa tak ada tebal, semua jadi nipis. Tak apalah. Raikan jugalah bacaan depa. Cumanya kalau yang benar-benar fasih tu, tu sedap lah. Kan ada tahun bila tu tilawah Quran yang qari'ah daripada India, Johan, tilawah antarabangsa daripada India, tak salah 2-3 tahun lepas, 2010 atau 2011 kan, daripada India, menang ke dia. Jarang-jarang India boleh menang. Apa ni, kalau hoki mungkin boleh menang, orang hoki. Lepas tira tapi tilawah Quran ni cukup susah, tapi dah mai sekali. Dah yang memang bacaan dia sedap, lagu dia pun dia ada elemen-elemen lagu Hindustan biasa. Okey. Baik, yang tu dikatakan sifat tafkhim dengan at-tarqiq. Tafkhim dan tarqiq adalah sifat yang mendatang, dia tak ada sifat asli mana, tak. Okey. Tapi bila huruf-huruf yang bersifat isti'la baru mai sifat tafkhim. Dia kata macam tu asasnya lah. Tapi itu pun mengikut keadaan baris. Selalunya baris di atas dan baris di depan. Maka huruf-huruf isti'la tadi ni memang dibaca kita jadi muncung sikit. Bila baca muncung macam huruf apa? Okey, dia kata huruf kha. Kha kalau baris di atas, kha di atas, kha kita tak baca kha, betul tak? Kha, nampak? Automatik tak mulut muncung? Muncung itulah yang dikatakan at-tafkhim. Kita baca dalam keadaan jadi tebal. Tu sifat tu mai. Asal bukan ada pun sifat tafkhim ni. Yang tadi dikatakan
Dia bukan sifat asli. Dia mai kemudian setelah mana kita menyebut huruf-huruf tersebut. Huruf dad, da, nampak? Da. Sad, sa. Baca mana kita baca sa. Sa, kan? Automatik tu mai. Kha, qaf, qa, dha. Sama. Nipis. Nipis huruf-huruf yang bersifat istifal. Fa, shin, sha. Apa lagi? Ha. Kita tak ha di atas, ha. Kita tak baca ha di atas, ha. Ada orang baca ha. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Mana dia baca alhamdulillah. Ha. Automatik dia terbuka. Terbuka itulah selain daripada nama dia infitah. Kalau bacaan yang nipis, maka terbukalah dua bibir tu, jadi terbuka. Yang kita kata macam senyum tu, kan? Okey lah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Setakat tu boleh jelas. Setakat tu kok kalau rasa confuse apa-apa, boleh dah. Kita bincang, terus tanya, kan? Tak ada masalah. Baik. Okey, yang ni dia nak bagi pada kita perbezaan antara sifat tafkhim dan sifat tarqiq tadi. Baik, tengok tafkhim tu. Okey, menurut bahasa, tafkhim ni maknanya gemuk ataupun tebal. Jadi sini lebih tepatlah kalau kita kata tebal, kan? Gemuk je tak sesuai, kan? Gemuk ni boleh pada kata orang menatap, kan? Baik, dari segi istilah ilmu tajwid, tafkhim apa dia makna dia? Ibarat kekuatan masuk pada bunyi huruf hingga bunyinya memenuhi mulut. Ibarat kekuatan, satu kekuatan main masuk dalam bunyi huruf tu hingga penuh mulut. Bunyi dia jadi penuh, kan? Kha penuh, kan? Ta, dha. Dia itu yang bersifat tafkhim, yang ni tebal. Sifat tafkhim terbahagi kepada 5 bahagian. 5 tingkatan. Yang pertama, paling kuat. Apabila ia huruf isti'la berbaris di atas diikuti huruf mad alif. Contohnya dia kata khashi'atan absaruhum. Kha. Tu huruf isti'la tu, kan? Dan dia pula baris di atas. Selepas daripada huruf tu pula adalah huruf mad alif lah. Dah harakat fathah, baris fathah, huruf yang sesuai dia dengan dia adalah huruf alif, kan? Dia mana boleh ada kalau huruf yang huruf fathah bertemu dengan huruf yang selain daripada alif, dia tak jadi mad lah, kan? Yang ni mad ni mad asli lah, kan? Mad asli ataupun kita sebut sebagai mad tabi'i. Baik. Kha, nampak? Khashi'atan absaruhum. Ada 2 huruf tu. Huruf kha ada, huruf sad pun ada. Absaruhum. Yang ni paling kuat dia kata. Lagi contoh dia bagi. Ghafiriz dzanbi wa qabilit taub. Gha. Nampak? Ghain, qaf, gha, qa. Yarda, dad, kan? Yarda. Zahiratan, dha. Ta'ifatun, ta'ifah, huruf ta. Okey, yang tu paling kuat. Yang kedua, tingkatan dia sangat kuat. Apa beza sangat dengan paling? Ada beza? Paling dengan sangat. Dia lah. Ni orang kata apa ni? Yang terbaik di kalangan terbaik.
Best among the best. Kan? Okey, antara sangat dengan paling. Okey. Apalah turutan kita sini kata paling tu adalah yang kuat sekali. Bawah sikit sangat kuat. Okey. Apabila ia berbaris di atas. Okey, dia tadi pun baris di atas kan? Tapi selepas pada baris itu dah ada huruf mat, alif. Yang ni tak ada huruf mat, dia berbaris di atas saja. Dia kira sangat kuat. Al-khabir bi ghadabin kha al-khabir bi ghadabin gha faqad nasarahu Allah nasasa a'zamu dha habitat ta tu kan. Okey. Masih lagi huruf isti'la ni kan. Jadi tingkatan tebal yang kedua dikatakan sangat kuat apabila huruf tu berbaris di atas tapi selepas dia tak ada huruf mat lah. Okay, yang ketiga kuat apabila ia berbaris hadapan sama ada diikuti huruf mat waw ataupun tidak. Okey, ni baris depan lah, baris dhammah kan. Contoh dia bagi at-tufan tu nampak, duribat qurbatun qurbah hafizun dhu wa yansurkum ghulam khushu'a khu nampak. Ghulam ghu apa nak ajak burung juga kan. Orang nak main burung lah kan. Jangan kalau di Kelantan lah suka lawan bunyi burung kan. Jadi hobi yang ni tak tahu Allah alam, orang minat ni susah. Ada sahabat saya seorang ni Allah minat sungguh. Mula orang tak apalah, minat ni burung, dia tak salah. Tapi jangan bagi sampai diseksa burung ataupun sebagainya kan. Orang nak belajar, orang nak belah burung dia nak ajak nak bagi lawan ni. Bunyi macam-macam. Suruh bunyi tu bunyi ni kan, ajak. Tak apa. Ini bukan nak ni. Kita nak supaya sebutan tu lebih jelas. Jadi balik kalau baca ni buat macam tu tak apa. At-tufan tu. Duribat seterusnya kan. Okey, itu yang kuat. Yang keempat sederhana. Apabila ia bertanda sukun, contoh wali ikh. Okey, yang ni kita jaga. Wali ikhwanina nampak wali ikh. Tebal tak boleh baca wali ikh. Macam bila sebutan ikh tu mulut automatik muncul. Sebab ni tafkhim dia katakan. Tapi tingkatan dia sederhana. Nombor 4 sederhana kan. Sebab yang sebelum-sebelum ni dah kuat dah huruf-huruf dia. Jadi ni kalau dia bertanda sukun, baris mati masih lagi kena tafkhim, kena tebal, walaupun sebutan dia jadi sederhana. Wali ikhwanina nampak. Nampak at-taqwa muncul. Musfarra warid. Tengok ni ridwan ni, tengok. Waridwan. Ra baris kasrah. Bila ra baris kasrah kena nipih. Ri kan. Baris kasrah ri. Tapi bila lepas pada ra tu huruf dad. Dad ni sifat dia isti'la, automatik sifat tafkhim tu mai, sifat tebal tu mai. Warid. Tu dia warid. Ri ni tu. Nampak? Yang sebutan dia tu. Waghluz alaihim. Yang ni lah dalam Fatihah kita yang selalu orang silap ni, ghairil waghluz. Ni dia dia sebutannya macam tu. Dia sifat isti'la kena muncul. Ghairil maghdubi alaihim. Nampak?
waghluz alaihim. Tatma'innu nampak okey. Yang keempat, itu sederhana. Bila huruf-huruf yang kebanyakan isti'la ni bersifat berbaris sukun. Jadi sebutan dia, tafkhim dia jadi sederhana sahaja. Baik, bawah lagi kurang kuat. Apabila ia berbaris di bawah, sama ada diikuti huruf mad ya atau tidak. Okey, ini kurang kuat. Okey, kurang kuat ni, jadi dia punya tafkhim dia perlu kurang. Contohnya apa dia? Dia bagi muhti'in ti. Kurang dah tu. Masih ada lagi sifat tafkhim tapi kurang. Ataupun kita sini dia tak kata lemah lah. Mungkin kurang sesuai dia sebut perkataan lemah. Jadi dia kata kurang kuat. Dia muhti'in dia zilaluha qiblatan al-masir. Ni kecuali huruf sad ni tuan-tuan, yang tuan guru kami tegur Masyaikh Al-Azhar ataupun alim ulama di Mesir ni, dia ada ramai qari yang buta mata tapi celik hati. Kita pergi mengaji kat dia ni, 5-6 orang baca Quran, 5-6 orang tu dia boleh tahu kesalahan tang mana. Respect kita tak boleh. Ni memang tabik, bukan tabik lagi dah, tabik spring. Tabik maknanya, tengok, walaupun buta tapi 30 juzuk, tang mana kita baca, tang mana kita salah kan, sekali menghadap dia baca, okey baca 4-5 orang baca kan. Kalau 5-5 tu salah, 5-5 tu dia boleh tak. Tapi tu nak abang kalau mengaji dengan orang Arab ni kasar sikit dia biasa kan. Dia mai kedebuk, dia mai bagi sekali kita. Salah tu, mam dia bagi sekali. Kena terima sikitlah. Bukan nak bagi benak tapi baca nak bagi boleh. Tu tak payah, kita kena terimalah dia punya ni cara style dia macam tu. Dia tuan-tuan, kita ni kalau rumpun Melayu ni yang boleh betul-betul duduk mengaji dengan orang Arab, duduk hidup dan tinggal bersama dengan orang Arab. Orang Melayu kita, orang Melayu Malaysia kita, minta maaf cakap susah nak dapat. Tapi yang boleh mana? Indon. Indon buat pergi macam mana pun dengan Indonesia kan. Kebanyakannya, sebab tu memang tak nafi, kebanyakan orang Indonesia kalau ni memang boleh, sungguh-sungguh boleh. Kita pun nak boleh tapi sanggup tahan. Kalau ni macam di Mekah tu kalau belajar di tempat almarhum yang meninggal, yang keturunan Rasulullah, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Makki kan. Kalau belajar di tempat dia tu, tak ada orang Melayu yang duduk di asrama dia. Ada. Kalau hak jenis pipi mengaji ambil sanad sikit-sikit ni, tu ada. Sekat sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi hak nak duduk bertahun, nak duduk situ, nak bercampur sekali dengan orang Arab apa semua, orang Melayu Malaysia kita tak ada. Orang Indon ada. Allah Allah, tak tahu. Sebab itulah kita, saya ingat pesanan Tok Guru dia kata, bila nak mengaji ni jangan sensitif kalau Tok Guru tegur kan. Ada setengah orang kita sensitif, tak ngopi lah kan. Tegur dari segi bahasa, orang tu kata kasar sangat dah tu, pergi cari orang lain. Tak ada, tak boleh. Sebenarnya itulah keberkatan macam mengaji di pondok. Kalau mengaji di pondok ni, kita tahu je lah susah kan. Hak susah tu nak boleh, tu ilmu, keberkatan dia main daripada situ kan. Anak susah boleh tu lah, bila boleh dia tengok sampai ke mati, ingat benda tu dia.
Oh. Jadi bila Syekh Arab ni dia seorang Syekh, apa nama Syekh, saya pun saya tak takhasus secara khusus dengan Syekh Qari ni, Marpi ada kesempatan kita ambil kuliah lain kan. Orang yang belajar tahfiz, depa hari-hari depa boleh berguru dengan Syekh Arab yang masya-Allah bacaannya hebat-hebat kan. Jadi huruf sad ni tu yang dia kata bila berbaris kasrah, dia kena hilangkan sifat tafkhim, dia jadi sad tu dia jadi nipis. Contoh kita baca sini al-masir, al-masir, tak baca al-masir, al-masir. Ghishawah, yattakhidhu. Okey. Cumanya di sini muallif kita kata dari segi tingkatan tafkhim, huruf isti'la yang berbaris di bawah, paling bawah sekali dia punya tingkatan tafkhim. Okey, dia kata tingkatan tafkhim ni, tingkatan tebal ni dia nak raikanlah kerana asal sifat ni adalah bersifat tebal. Tapi bila mai berbaris di bawah, yang ni dia jadi keluar daripada kaedah asal dia. Asal-asal huruf tu kata bersifat tebal kan. Jadi dia terkeluar daripada kaedah asal yang sebutan dia tebal. Tapi bila huruf-huruf ni berbaris di bawah, automatiknya dia punya sifat tu dia bertukar daripada tebal kepada nipis. Tapi bukan nipis hanya kerana meraihkan baris kasrah, baris di bawah kan. Bila sebab itulah baca masir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang tu kan. Okey, nanti sifat tebal dan nipis ada dalam huruf ra dan huruf lam, dia akan bincang secara terperinci dalam bab tu nanti. Ni tak namanya tak lama dah kan. Dia punya Allahumma salli ala Muhammad. Okey, dia punya perbahasan berkenaan. Baik. Okey, yang nipis tarqiq, maknanya nipis ataupun dikatakan kurui. Lebih tepat kita kata sini nipis lah. Kurui lebih sesuai kepada manusia ataupun haiwan dan sebagainya. Okey, menurut istilah ilmu tajwid yang dikatakan tarqiq, jadi nipis ni apa dia? Ibarat kelemahan yang masuk pada bunyi huruf, maka bunyinya tidak memenuhi mulut. Tak penuh mulut, sebab tu dia terbuka. Nampak kan? Bila tak penuh mulut, dia akan terbuka. Kedua-dua sifat bacaan ini biasanya dipergunakan untuk hukum bacaan huruf ra khususnya lah kan. Jadi perbahasan nipis dan tebal, tarqiq dan tafkhim tadi ni lebih digunakan untuk hukum bacaan huruf ra. Ni kata huruf ra yang paling banyak sifat huruf kan, ada 7 sifat huruf ra. Jadi tafkhim ni huruf ra tu bila masa nak kena baca tebal dan bila pula masa nak kena baca nipis, yang tu dia ada perbahasan dia insya-Allah nanti dalam hukum ra tu sendiri. Baik. Okey, seterusnya tengok sini, jawab soalan-soalan berikut. Yang ni balik buat di rumah. Tukar-tukar rajin, tukar-tukar malas. Kita kata pandai-pandai lah. Kalau kata apa, nak uji kemampuan ingatan kita sendiri, balik buat tak sorok tengok jawapan ni. Ni tengok soalan terus tengok jawapan. Try buat tu, try. Tengok nak uji, tengok setakat mana aku ni kan. Walaupun dia tak masuk dalam periksa lah kan. Kerja lah bukan nak periksa pada kita ni, tapi try kita sendiri. Tak ambil banyak pun, ambil 2 soalan ke 3 soalan tu. Okey, 3 soalan tu tengok okey. Dia kata apa ni? Berikan pengertian sifat menurut bahasa dan istilah. Sifat macam mana? Kena tengok balik lah tu kan. Okey. Jadi seterusnya ada 10 soalan tu, buatlah sendiri. Tengok. Baik kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Kita boleh masuk sikit kot. Hukum dan cara bacaan al-isti'adzah.
Isti'adzah ni a'udzubillah minasyaitonir rajim. Okey. Hukum dia tu apa dia? Hukum baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Kan? Awai. Baik, muka surat 27 ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Artinya apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan dengan Allah dari godaan syaitan yang direjam. Surah An-Nahl ayat 98. An-Nahlu ni makna lebah. Surah lebah. Surah An-Nahlu ni ayat surah yang dia ada dalam juzuk 14 kalau tak salah. Boleh tengok surah An-Nahl. Jadi berdasarkan kepada ayat Al-Quran ini, maka jumhur ulama berpendapat bahawa hukum membaca isti'adzah, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pada ketika hendak memulakan bacaan Al-Quran adalah sunnat muakkad, sunnatun muakkadah, sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Baik, ada sebahagian ulama, sebahagian ulama berpendapat hukum membacanya adalah wajib, kerana mereka berselisih pendapat pada kata kerja suruhan fasta'iz. Artinya mohonlah perlindungan dalam ayat tersebut di atas. Tengok tuan-tuan, ini sebahagian ulama kata wajib, sebahagian ulama kata sunat muakkad. Pasal apa? Pasal kalau nak ikut ayat suruhan, bila Allah Ta'ala perintahkan kita kepada sesuatu, perintah itu ada yang membawa al-amru. Dia kata al-amru ni ayat perintah. Dalam usul fiqh dia disebut benda ni. Usul fiqh kata apa? Ada ulama kita kata bila ayat Allah Ta'ala turunkan tu sebagai satu perintah, maka dia ada dua keadaan. Al-amru yufidul wujub, amar ataupun perintah tadi membawa kepada makna wajib. Contoh, bila Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, wa aqimus salah, Allah gunakan perkataan ataupun kata kerja suruhan. Ini fasta'iz tadi ni ayat kata kerja suruhan lah, tapi ni ayat lain lah kan. Aqimus salah, Allah Ta'ala kata dirikanlah sembahyang, tu ayat suruhan lah kan. Suruhan tu makna wajib ke sunat? Kalau kata makna sunat, perkataan sembahyang kan. Makna wajib, tarah wajib pun belambak tak sembahyang kan. Itu wajib. Amar itu, arah perintah itu membawa kepada makna wajib. Yang itu dipanggil al-amru yufidul wujub, wajib. Satu lagi dia kata al-amru yufidul jawaz, perintah Allah itu membawa kepada makna harus, ataupun juga boleh katakan di sini sebagai sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Sebab itulah di sebahagian ulama, tapi yang sini jumhur lah. Jumhur yang kata wajib, yang kata sunat muakkad ni jumhur, kebanyakan alim ulama kata sunat muakkad lah. Tak apalah. Kalau kata jumhur kata wajib, wajib baca. Okey. Dan jumhur ulama berpendapat kata kerja suruhan fasta'iz bukan suruhan wajib, tetapi amat dituntut. Yang kita bincang tadi ni kan. Menurut pendapat ini, meninggalkan bacaan isti'adzah jadi tidak berdosa lah kan. Baiklah jumhur ulama kata sunat muakkad je. Kalau jumhur ulama ni maknanya kebanyakan ulama sepakat kata wajib. Kalau baca Quran tak baca a'udzubillah jadi apa? Dosa. Dah benda wajib kita tinggal, jadi berdosa kan. Apa makna wajib kan? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi kan. Yang kita kata makna wajib ni apa? Hukum wajib ni ma yuthabu ala fi'lihi, yang dibagi pahala bagi orang yang buat dia, wa yu'aqabu, dan akan diberi balasan dosa, ataupun akan dikenakan balasan dia, azab kepada dia di atas dia meninggalkan perkara tersebut.
Tu takrif wajib kan dalam fiqh, cerita dia pasal tu. Tapi di sini jadi bila jumhur ulama, kebanyakan ulama dah kata fasta'id billah ni, minta berlindung dengan Allah ni, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah sunat muakkad. Kalau tinggal pun tak jadi berdosa. Nah, tapi dia amat-amat dituntutlah lebih elok kalau kita baca. Okey. Ibnu Sirin, Ibnu Sirin salah seorang ulama yang berpendapat wajib membaca isti'adzah. Okey, Ibnu Sirin ni kata Ibnu Sirin, Ibnu Sirin ni kata apa? Ulama yang berpendapat wajib membaca isti'adzah berpendapat memadai membaca isti'adzah sekali dalam seumur hidup sebagai menggugurkan wajib. Itu dia. Ini Ibnu Sirin kata lah. Ini pendapat Ibnu Sirin pula. Dia kata apa? Ulama-ulama yang kata baca auzubillah ni jadi wajib, dia kata kalau dia seumur hidup dia pernah dah baca sekali dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, lepas tu dia baca ayat Quran, maka yang tu pun sudah memadai, cukup dah menggugurkan bacaan pada ketika lain. Waktu-waktu lain dia tak baca auzubillah pun tak apa dah. Pasal sekali tu dia dah baca dah. Jadi yang sekali tu menggugurkan yang wajib untuk yang lain. Tu kata Ibnu Sirin. Jadi kita nak ambil mana tak apa, boleh lah kan. Isti'azah mempunyai beberapa bentuk lafaz, dan lafaz yang terpilih adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lafaz isti'azah ni, kita minta lindung dengan Allah ni, dia ada beberapa lafaz. Tapi yang dah disepakati untuk dipilih untuk kita baca sebelum kita baca ayat Quran adalah yang kita dah baca selalu lah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia ada lagi lafaz lain. Ada yang baca kalau kita seorang u'idzu billah, ada juga na'udzubillah, pun ada juga kan. Kita dok kata kalau ni sesuatu yang menimpa, bala yang menimpa tu, kita kata na'udzubillah min zalik, kan. Macam Loni ni kapal terbang tak jumpa lagi tu kan. Riuh orang nak simbang pasal kapal terbang tak jumpa. Kalau tidak biasanya kalau hilang macam tu ni, tak salah yang pernah berlaku bila melalui segitiga Bermuda kan. Betul lah ni pembacaan yang saya pernah baca kan. Kalau segitiga Bermuda tu, yang juga sebahagian yang menyatakan itu adalah lembah syaitan, wallahu alam, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Dan ada sebahagian pendapat ulama pula kata di lembah syaitan itu, di segitiga Bermuda itulah sekarang ini Dajjal dikurung dalam tu dengan rantai besi, dan di luar daripada satu gua yang ada di lembah segitiga Bermuda tu, ada seekor anjing dari neraka, wallahu alam. Ni sebahagian pendapat kata duk jaga Dajjal ni kan. Anjing daripada neraka tu, apa nama sebutan dia, nama dia ada seakan-akan macam Dajjal juga sebutan dia, Allah alam. Ini kena rujuk balik, lupa dah. Itu di segitiga Bermuda yang banyak dah orang kata melalui ruang udara ke apa semua ni, macam tak nampak apalah sebagainya. Allah alam, kita tak pernah alami benda ni kan. Sama ada betul ataupun tidak, hanya Allah Ta'ala saja mengetahui. Tapi katanya kalau segitiga Bermuda tu, kalau siapa yang nak pergi ke negara Bahamas kan, negara Bahamas, dia akan melalui tempat tu. Memang terpaksa melalui. Kalau naik kapal pun terpaksa juga melalui situ. Ada beberapa orang yang biasa kerja dengan kapal ni, yang kena pergi belayak jauh ni kan, mereka biasa cerita. Ada yang kata bila masuk tempuh je kata apa, dekat yang dikatakan sebagai segitiga Bermuda ni, Bermuda Triangle ni kan, mereka jadi nampak jadi kelam, tak tahu apa. Tiba-tiba ada yang nampak, ada yang cerita lah pengalaman dia. Dia kata dia pernah nampak
kapal yang apa Christopher Columbus kan dulu yang layar wallahualam. Doa di situ lah semua lah. Wallahualam tu. Putih ke tak entahlah, tapi yang saya pernah baca lah kan cerita apa tu, kalau benar ni benar, itu adalah kuasa Allah, keagungan Allah. Allah boleh buat apa saja kan. Kan? Kita tak heran benda ni. Jadi bila ni kapal terbang hilang ni, jadi ni jugalah kan. Wallahualam, kita berdoakan supaya ni lah kan. Tu kalaulah kata dari radar yang kita kata canggih buatan manusia pun tak boleh nak nampak, nak heran apa? Buatan manusia semua lemah kan? Tak ada nak, tu pun kuasa Allah. Tak kira lah ada kerana cuaca ke learning bagaimana kan. Ni nak buat orang tak mau naik kapal terbang nak pergi mana-mana takut nak pergi naik kapal terbang. Tak apalah, jauh sikit pun tak apalah, naik Allah Akbar, macam-macam kan. Hai. Ya, doktor sila. Oh, okey. Ni kita dia apa ni perbahasannya bila kita nak baca Quran di luar sembahyang. Di luar sembahyang. Tapi dalam sembahyang pun kita cuma tidak lafazkan lafazkan secara jahar. Boleh juga. Contoh macam ni lah. Okey, secara umumnya ulama yang berpendapat, jumhur ulama yang kata bacaan isti'adzah ni jadi hukum sunat muakkad apabila nak memulakan ayat yang di pertengahan, ayat Al-Quran yang di pertengahan. Tapi apabila ayat itu di permulaan ayat, maka sunat dimulakan dengan memadai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau ta'awudzubillah pun tak apa. Okey? Kecuali pada surah Bara'ah, surah At-Taubah, juzuk 10 tu kan. Sebab surah At-Taubah tak ada bismillah. Kan? Surah At-Taubah tak ada bismillah. Sebab surah itu yang antara lain ulama menyebut surah ini diturunkan sewaktu dalam keadaan di dalam peperangan. Bila diturunkan dalam perang, waktu tu orang Islam sedang kata apa? Duk hiruk pikuk dalam keadaan duk melawan dengan musuh apa semua tu. Jadi nak baca bismillah ni dia tak diharuskan di situ. Tak diharuskan, tak digalakkan baca bismillah. Sebab itulah dah disepakati oleh ulama qurra, ulama Quran qari, bila surah Bara'ah ni tak ditulis bismillah, tak baca terus ya. Bara'atun minallah. Tak ada tu. Okey, yang tu khilaf. Yang tu khilaf biasanya di kalangan ulama-ulama qari'ul Quran lah, ulama yang alim di dalam bidang qiraat. Itu tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Benda tu biasalah kan. Kadang-kadang macam jangan kata surah bismillah, Fatihah pun kadang dia baca slow. Contoh macam Imam Mekah kan, Imam Haramain, dia baca bismillahirrahmanirrahim slow, ya terus alhamdulillahirabbil alamin kan. Kita tak dengar dia baca bismillah kan, dia baca slow kan. Yang tu khilaf ni tak ada masalah lah. Kita tak perlu tapi pening-pening kepala ni. Apa sebab tu imam tu tak baca bismillah, tak mau ikut dia. Jangan macam tu kan. Kita kalau kita pergi Mekah, mayang di Masjidil Haram, kalau tak mau ikut Masjidil Haram, nak ikut mana? Kan? Yang tu, yang bab khilaf ni tak perlu kita ni. Dia biarlah kita berlapang nada. Okey dah? Okay. Baik. Kita sikit ni, sikit. Cara bacaan isti'adzah ni, ataupun disebut sebagai at-ta'awuz. Ada 4 cara membaca isti'azah. 2 cara dengan suara nyaring, dibaca dalam majlis seperti majlis tilawatul Quran, majlis keagamaan dan semasa belajar. Okey, yang ni di luar sembahyang. Okey, 2 cara dengan suara perlahan, dibaca dalam sembahyang dan seorang diri. Kita kalau kita sembahyang seorang diri,
Walaupun sembahyang tu sembahyang maghrib, sembahyang yang bacaan jahar, ya, sembahyang bacaan suara kuat kan. Jangan nak pergi renggah kan. Duduk rumah jiran sebelah, bukan sebelah, jiran sebelah menyebelah dengar. 3-4 pintu jiran dengar. Itu haji ni dia mula dah. Janganlah macam tu. Taklah suara hang sedap. Kata, dia pun hang tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Masyari Rashid main dah dia kata. Janganlah kan. Dia tidak digalakkan. Walaupun baca sembahyang, kalau sembahyang seorang diri di rumah, memadai bagi cukup kita saja dengar sudah kan. Kira jaharlah tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Betul, orang tanya, ustaz, kalau dia baca macam tu tapi jiran dengar juga. Nak macam mana? Jiran ni telinga gajah. Tak payah dah tu kan. Kita baca slow dah. Kita rasa kita seorang yang dengar. Ni jiran dengar juga. Mau tak dengar, dia main perambang dalam pintu kita. Orang kata kan, dengar sungguh. Tu tak apalah kan. Jadi kalau bacaan nyaring, baca di luar sembahyang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masa kita nak baca Quran, ataupun dia kata sini majlis tilawah kan. Tak majlis tilawah pun macam tadarus kita nak buat kan. Bulan Ramadan kita nak buat tadarus, boleh ya baca. Baca a'udzubillah dulu. Tak jadi masalah. Ataupun baca masa mengaji. Macam ramai-ramai ni. Okey, Tok Guru kata, baca mula. Orang pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang nyaring lah. Okey. Kalau suara pelan tadi ni, bila baca dalam sembahyang, itulah kita kata kita a'udzubillah. Macam ayat-ayat yang di pertengahan ayat Al-Quran, bukan di permulaan surah. Jadi kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pelan-pelan kita baca ya ayyuhalladzina amanu. Contoh kan. Okey, jika isti'azah telah dibaca dengan nyaring sewaktu memulakan bacaan oleh orang pertama dalam majlis membaca Al-Quran secara bergilir-gilir seperti majlis tadarus Al-Quran atau majlis khatam Al-Quran, maka pembaca-pembaca yang berikutnya harus membaca secara perlahan. Ingat ni, harus dia lah hukum dia. Kalau yang baca majlis tadarus kan, kita nak buat orang yang mula sekali tu, dia je baca suara nyaring. Mula-mula sekali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja, habis dan sebagainya. Mai orang kedua pula baca, maka pada ketika itu harus saja dia baca isti'adzah ni secara perlahan. Dia pun bacalah auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. Contohnya kan, buat macam tu. Okey. Baik. Cara membaca isti'azah dengan basmalah dan awal surah. Ni. Ada 4 cara. Terdapat 4 cara bacaan. Pada ketiga-tiga ayat ini terhimpun dalam satu bacaan, dan kita dibolehkan membaca salah satu cara bacaan daripada 4 cara bacaan berikut. Okey, harus 4 wajah, 4 cara bacaan a'udzubillah, sekali dengan bismillah, sekali dengan awal surah. Boleh. Okey? Contohnya yang pertama, berhenti pada isti'adzah dan basmalah. Basmalah ni bismillahirrahmanirrahim lah. Maknanya ini adalah bacaan yang paling utama. Lebih utama maknanya afdal. Cara paling utama yang inilah yang cara bacaan Nabi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'ana qat'an. Nabi dia baca, bacaan Nabi adalah paling baik sekali. Bila baca macam mana? Satu ayat demi satu ayat. Dia tak ada menyambung terus kan. Fatihah dia baca satu ayat. Dia tak baca senapai terus. Tak, walaupun bacaan tu boleh, tapi paling afdal cara bacaan Nabi satu ayat demi satu ayat Nabi baca. Nampak kan? Cara dia macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Macam tu. Tu satu ayat demi satu ayat. Nampak tak gopoh kan? Ni kau
macam dalam YouTube tu di India ke mana, Allah Akbar, letih kita main tarawih. Tarawih ni makna sembahyang untuk kita rehat-rehat, dengar tu imam baca, letih lah kita, tak dah nak ni, nak ligan dia rukuk lagi. Bukan suruh ligan lah, maknanya nak kata apa, nak ikut dulu lagi. Allah Akbar. Dia tam panjang tarik mana, walau dhalin tu je yang panjang, yang panjang lama sikit, yang lain tu tak ada ni apa. Allah Alam, habis tak tahulah. Saya dengar tu nampak macam habis lah Fatihah lah. Tapi tak tahulah kot dia ada hukum lain mereka punya. Dah nampak gelut nak pergi ke mana tau. Kot-kot kalau senak perut tu cerita lain lah. Kalau senak perut habis lah. Tahu tu kena, tu bahaya. Dia kalau biasa jadi imam ni tahulah kan. Pernah pengalaman bila rasa senak perut ni tak tahu nak abang. Jenuh kan. Moral dia jangan nak makan black-black. Bila nak jadi imam kan, bulan puasa makan sikit-sikit sudahlah. Entah nak jadi imam tarawih 20 rakaat. Lah ni banyak masjid-masjid tak mau buat 8, nak buat 20. Tak apalah, okey. Bukanlah kata jangan bergaduh pula. Dia kata gen 8, gen 12, gen 20 kan. Ada setengah masjid tu dia parking dia buat siap. Tempat kita tak ada lah kot. Dia parking siap ni, geng masjid ni buat siap. Boleh. Dia tulis ni, dia buh satu signboard, dia kata parking 8. Heran tu, apa ni parking 8, parking 20. Rupanya geng yang tarawih bulan puasa je ada parking tu. Waktu lain tak ada parking tu. Allah Akbar, macam-macam. Dia bukan apa, dia jadi masalah lagi. Hak geng hak nak mayang 20 rakaat ni, kadang-kadang dia parking, dia blok. Hak geng 8 ni, geng 8 ni dia tak kira lah punya ni. Apa kan? Mula dia bergaduh, sampai bergaduh orang dah. Bergaduh ni apa ni? Siap tunggu orang kayu, orang apa semua dia nak. Apa ni? Apa nak bergaduh lawan pada bulan Ramadan ni kan? Kes tu dia buat itu. Depa pun tak ada cara lain lah. Dia buat begitu. Siapa nak mayang 8 hang lah. Faham? Lalu geng 8 ni kena pakai luar. Kan? Macam-macam orang kita tu nak buat ibadat lah. Kalau macam tu punya tu, adakah Allah Ta'ala nak terima, nak tengok ibadat dia? Tu dia. Mau fikir tengok kan? Okey, cara paling utama, paling afdal adalah bacaannya satu ayat demi satu ayat. Baik, yang kedua macam mana? Berhenti pada isti'adzah dan menyambung basmalah dengan awal surah. Contoh dia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh, kalau Fatihah lah, kalau surah lain buat tengok dia punya keadaan lah. Contoh yang kita bagi sini, dia bagi qul huwallah. Contoh, kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Contoh, okey. Cara bacaan yang kedua. Yang ketiga, menyambung isti'adzah dengan bismillah saja, tapi ayat asing. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh. Ataupun sambung terus ketiga-tiga. Ni tu dia. Ni mungkin nampak banyak. Boh sekali terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Contoh. Okey. Tapi yang tidak harusnya bila sambung akhir surah dengan bismillah ataupun dengan isti'azah, yang tu tak boleh. Contohnya dia baca apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berhenti tu. Lepas tu dia baru baca Qul a'udzu birabbil falaq. Apa punya mengku ayun baca? Tak boleh lah tu. Orang kata kata kau mengku ayun dah.
Nah, tu tak harus, bukan jadi peringkat haram. Dia pasal apa? Takut sekali orang ini ingat kan bismillah tu satu ayat pula daripada surah Qul Huwallah ataupun surah-surah yang dibaca sebelum tu. Bila habis surah tu, berhenti dalam surah tu. Kecuali